Kalau betul dan kita akan serah kepada mahkamah, Sanusi telah langgar one of the 3 Rs, iaitu raja-raja. Guan Eng telah langgar 2 of the 3 Rs, race and Ya, religion. Ya. ya, Jadi ya. kita nak melihat betapa konsisten tindakan daripada Wan, siasatan dan juga tuduhan daripada Jabatan Peguam Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke-36 podcast favorite anda, Keluar Sekejap, bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Syaril berada di mana? Saya ada di Singapura pada hari ini. Di kota Singa. Dan Kota saya Singa. berada di studio KS di Kuala Lumpur. Untuk makluman pendengar, sebenarnya ini bukan episod asal, episod 36. Ini adalah segmen emergency yang terpaksa kita rakam pada hari ini juga untuk kita tampal di hadapan episod ke-36 yang asal. Jadi selepas ini, bila kita pergi ke break, kami akan kembali, Syaril akan berada di studio kerana kadang-kadang sebab kita sedia maklum, Syaril ada banyak tugas di perantauan dan kadang-kadang kita akan rekod 2 episod sekali, serentak. Dan episod yang kedua tu kita akan fokus kepada isu-isu yang tidak berapa time sensitive ataupun tidak mempunyai unsur-unsur breaking news. Namun demikian, untuk episod kali ini, kita terpaksa buat segmen emergency ataupun segmen kecemasan ini. Kerana apa, Syaril? Kerana ada beberapa perkara cemas yang telah berlaku. Cemas yang telah berlaku. So kalau kita tengok kepada isu-isu di rantau Asia Tenggara, Syaril, we've been following closely what's been happening in Bangkok, and as you know, PETA has been suspended from Parliament by the Constitutional Court. Pita Lim Jaroenrat ataupun ketua kepada Move Forward Party Thailand, parti yang telah memenangi kursi yang paling banyak dalam pilihan raya umum Thailand baru-baru ini, dan pemimpinnya Pita yang telah pun dicadang dan dicalonkan sebagai Perdana Menteri Thailand telah pun digantung tugas dia sebagai seorang ahli parlimen oleh Perlembagaan Persekutuan Thailand, dan ini sudah pasti akan menjejaskan peluang beliau untuk menjadi Perdana Menteri Thailand walaupun parti beliau telah memenangi paling banyak kerusi dalam Parlimen Thailand. And what's happening in Singapore, Syaril? You're in Singapore right now and I hear it's just a storm right there, a political storm. Ya, memang perkara yang tidak lazim dengan Singapura berlaku dalam sebulan ini. Terbaru ialah peletakan jawatan Speaker Dewan, panggil Speaker Parlimen Singapura, dan juga seorang lagi ahli Parlimen Singapura kerana didapati beberapa kesalahan moral yang telah mereka lakukan, iaitu ada affair lah. Ada hubungan sulit antara mereka berdua, dan di Singapura tidak seperti di Eropah, di mana kesilapan ataupun kesalahan moral seperti itu tidak dikompromi oleh parti PAP khususnya, maka mereka kedua-duanya telah letak jawatan. Dan hari ini juga keluar keputusan bahawa ahli parlimen pembangkang pun ada juga buat kerja yang sama. Jadi ada juga resign dari kalangan Workers' Party ataupun parti pembangkang utama di Singapura. Ini adalah kemuncak, mungkinlah kita rasa adalah kemuncak kepada banyak lagi episod yang kita bincang seimbas lalu pada 2 episod yang lalu, KJ, di mana Singapura melalui beberapa insiden-insiden yang macam saya sebut tadi tidak sinonim dengan sejarah mereka. Soal rasuah, soal corruption, dan sekarang ini parti PAP, parti induk di Singapura, rocked by scandal.
Yep. Dan kalau tak silap saya, siasatan terhadap Menteri Pengangkutan S. Iswaran masih lagi berterusan oleh Masih lagi Corrupt berterusan. Practices Investigation Bureau CPIB Singapore, dan saya baca dalam Straits Times Singapore pagi tadi ataupun semalam, beliau telah pun hadir di pejabat CPIB, their version of SPRM lah, untuk beberapa jam, kalau tak silap saya 8 jam lebih, untuk menjawab soalan-soalan. So a lot happening there. Syaril, mungkin saya boleh cadangkan Singapura, Thailand ni kita hold dulu untuk episod akan datang. Mandangkan Syaril pun berada di Kota Singa dan sedang mendapat maklumat dan juga sedang berbual dengan rakan-rakan di sana, dan mungkin you be able to give a much better informed view when you come back. Dan juga ada beberapa lagi isu yang berkaitan dengan ringgit, dengan pelaburan dan sebagainya, yang saya rasa kita akan kupas pada episod ke-37 nanti, ya, episod ke-37. But Syaril, kita tujuan utama lah, banyak macam isu yang kita bincangkan tadi, tapi tujuan utama yang kita terpaksa tampal segmen kecemasan ini ataupun segmen emergency ini untuk episod ke-36 adalah pendakwaan yang telah pun berlaku beberapa hari yang lepas, ya. Satu pendakwaan yang telah menggegarkan arena politik tanah air, iaitu pendakwaan yang telah pun dibuat di atas Datuk Seri Sanusi Makno, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, MVP pertama keluar sekejap, dan juga tetamu last kita. Dan Syaril, apa pandangan Syaril? What do you make of this? Dikejut pada pukul 3 pagi, diheret ke mahkamah pada pagi tersebut, dan juga dituduh atas akta hasutan. Banyak sudut yang kita boleh bincangkan, dan macam KJ gambarkan, tak molek kalau kita release episod 36 ni tanpa kita make mention at least soal penangkapan dan juga pendakwaan ke atas Datuk Seri Sanusi. Pada pendirian saya, kita kena asingkanlah soal perundangan yang akan berjalan dan sistem kehakiman yang akan berjalan, dan juga soal politik yang perlu juga kita ulas. Kerana saya bayangkan perkara ini akan ada kesan kepada pilihan raya negeri yang akan mendatang, dan persepsi dan imej yang dibawa dengan penangkapan ini, pendakwaan ini, adakah ia akan mencederakan peluang Perikatan Nasional ataupun sebenarnya backfire dan membantu Perikatan Nasional. Terlalu awal, tapi kalau tanya saya, ada kemungkinan KJ, ada kemungkinan kalau lihat respon kepada Datuk Seri Sanusi setelah beliau pulang ke negeri Kedah, kan, dia balik ke Kedah, respon itu membayangkan bukan hanya ahli PAS tetapi banyak penyokong beliau di Kedah yang merasakan mungkin ada asasnya ini adalah ataupun claim bahawa ini adalah pendakwaan terpilih yang terkena kepada hero mereka, pada wira mereka. Saya rasa Syaril, kita kena jelas di Keluar Sekejap ini, ya. Saya rasa kami di Keluar Sekejap ini tidak kondon, tidak setuju apa-apa kenyataan ataupun ucapan yang menyentuh soal 3R, dalam erti kata menyentuh dengan kata-kata yang ekstrim, ya, memomokkan kaum, menghina agama, mana-mana agama, dan juga mempertikaikan dan menghina kedudukan raja-raja Melayu. Saya rasa, Syaril, I think you agree with me, ini adalah red line as far as Keluar Sekejap is concerned. Dan kita asingkan benda tu. Kalau didapati bahawa ucapan Datuk Saudara Sanusi melanggar akta hasutan dalam erti kata 3R tersebutlah, maka let the due process of law take place. Ya, saya rasa that's our position. Saya setuju. Cuma KJ, atas hujah yang sama, saya rasa tak keterlaluan saya dan kita cakap, okey, proses perundangan terhadap Datuk Seri Sanusi ni ada kertas siasatannya, 3 hari disiasat, terus dapat tangkapan dan didakwa. Persoalan yang legitimate perlu juga diutarakan terhadap beberapa ucapan-ucapan yang saya boleh gambarkan 3R juga, termasuk yang kita kupas tempoh hari, pengurusi DAP, bekas Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, yang dikabarkan juga disiasat. Saya rasa perlu nampak ada, walaupun tak sama, kita tak kata Lim Guan Eng dituduh menghina Sultan, tetapi 3R tu ada 3R, bukan 1R.
Jadi bagi saya, kita bercakap tempoh hari, ucapan Lim Guan Eng tu, walaupun saya bukan ahli PAS, dan KJ pun tahu mungkin ada reservation tentang PAS sedikit, tetapi ini soal melangkaui soal parti PAS dan soal kepimpinan politik PAS. Ini soal kepimpinan politik Melayu Islam yang digambarkan oleh Lim Guan Eng boleh membawa kepada robohnya kuil Hindu. Saya rasa itu pun termasuk dalam 3R lah, yang patut juga mendapat layanan yang serupa. Saya setuju. Sebab tu salah seorang daripada ahli politik generasi muda yang sudah pun menjadi ahli politik antara favourite kita, Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO, telah keluarkan Dia kenyataan. satu-satunya. Saya nampak. I think he's the only one lah. Dia keluar kenyataan, dia kata, where is the action on Guan Eng? Sebab kalau betul, dan kita akan serah kepada mahkamah, Sanusi telah langgar one of the 3 Rs, iaitu raja-raja. Guan Eng telah langgar 2 of the 3 Rs, race and religion. Jadi kita nak melihat betapa konsisten tindakan daripada Wan, siasatan, dan juga tuduhan daripada Jabatan Peguam Negara. So saya rasa apa yang Syaril bangkitkan tu sangat fair. Kalau dah sampai tahap nak mengheret Sanusi ke mahkamah, nak tuduh dia di mahkamah, dan this is serious, Syaril, sebab kalau kita nak letakkan konteks ini adalah Sanusi untuk pilihan raya negeri ini adalah ancaman terbesar Pakatan Harapan. I think that we can agree. Kita tengoklah dia punya episod dengan kita, berapa ratus ribu guys? 600,000. So he is one of di the YouTube biggest saja. YouTube saja. Jadi dia adalah antara ancaman terbesar, dan PAS pun mengakui bahawa he's the panglima lah yang lawan di hadapan, at the front. So that is the context, dan ramai melihat bahawa okay, you boleh kata laporan polis telah dibuat oleh Majlis Diraja Selangor, dan ini tidak ada kaitan dengan politik dan sebagainya, tetapi kuasa pendakwaan itu adalah Jabatan Peguam Negara. I'm sure, Syaril, a decision of this import, keputusan yang penting begini yang ada implikasi politik, saya pasti Peguam Negara akan maklumkan kepada Perdana Menteri sebelum ia dilaksanakan. Perdana Menteri boleh kata, saya tak ada pilihan sebab Jabatan Peguam Negara recommend dan sebagainya, tetapi mesti ada political consideration. Apa yang Syaril kata tadi betul, bahawa kita tak boleh, kita kata okey, perundangan jalan, tetapi kita tak boleh pisahkan kesan politik daripada apa yang akan berlangsung dalam bukan perundangan tetapi proses undang-undang. Syaril, just to put you on the spot, pandangan Syaril, adakah ini akan membantu PH, maknanya orang pengundi di 6 negeri, terutamanya di Selangor? Terutamanya Selangor. Saya rasa Kedah ni foregone conclusion lah. Tengok sambutan Sanusi pulang ke lapangan terbang Kepala Batas Alostar gitu pun nampak macam dia diraih sebagai hero. Unfortunate disebabkan apa yang telah pun berlaku, tetapi dia disambut sebagai seorang hero. Tetapi di Selangor, adakah tindakan ini akan menyebabkan Pakatan Harapan untung? Maknanya betul lah, kita tak boleh undi Perikatan Nasional sebab mereka telah ataupun salah seorang daripada pemimpin mereka telah keluarkan kenyataan yang boleh dilihat sebagai mempertikaikan Sultan Selangor. Ataupun adakah ini akan blowback? Kalau KJ tanya di Selangor, saya fikir banyak bergantung kepada respon Sanusi dan pemimpin PAS dalam hari dan minggu-minggu mendatang. Kalau mereka dilihat fokus tentang ini adalah ketidakadilan ataupun tak fair dari sudut, bukan sudut perundangan, tapi dari sudut politik, iaitu menggambarkan, macam KJ gambarkan tadi, ia adalah keputusan politik untuk mendakwa. Jangan sentuh soal saya tak hina Sultan, ataupun seolah-olah Sultan itu dia patut kekalkan lah keadaan di mana dia mohon maaf kepada Sultan. Jadi dia mengaku silapnya, kecuaiannya, macam saya sebut hari itu, saya rasa dia cuai, dia tak sengaja. Pada pandangan saya lah, dia bukan sengaja keluarkan kenyataan seperti itu. Dia cuai dan dia silap, dia mengaku. Tetapi siasatan dan dakwaan itu adalah, kalau dia dapat gambarkan berunsur politik, maka keputusannya boleh jadi lebih baik untuk Perikatan Nasional Waimah di Selangor pun. Itu, if you put me on the spot, tu bacaan saya. Saya rasa Syaril punya pandangan tepat. Kalau taktik yang sepatutnya digunakan oleh Perikatan Nasional sekarang adalah macam Syaril kata tadi lah, kekal dengan pendirian mohon maaf
kesal dengan apa yang telah pun berlaku, tetapi mempersoalkan sama ada pendakwaan ini dan juga tindakan terhadap Sanusi ini adalah adil dari segi konsistensi dia. Betul. Yang lain tak kena. Ya. Yang PN kena. Dan Ya. ini jelas ada unsur-unsur politik di sebalik tindakan tersebut. Kalau mereka dapat bawa message macam tu, then yes. I think it's going to boil down to that, Cheryl. Ya, saya berpendapat bahawa mungkin ia ke arah itu. Cuma Cheryl, kita dah alang-alang kita dah bincang soal kes ini. Saya nak bangkitkan satu lagi isu. Ini berkenaan dengan akta hasutan. Akta hasutan ni akta yang ada rakyat yang sayang kepada akta hasutan. Mereka melihat ini adalah perisai yang dapat mempertahankan apa saja serangan terhadap agama, terhadap bangsa dan juga terhadap raja-raja dan negara. Dan ada juga yang berpandangan bahawa akta hasutan ni akta yang drakonian, akta yang keterlaluan, akta yang boleh mengundang kepada salah guna kuasa, akta yang sebenarnya boleh menggunakan akta-akta lain tanpa menggunakan akta hasutan yang all encompassing dan juga blunt instrument. Syaril, dulu kami berada di dalam UMNO, Najib juga cuba memansuhkan akta hasutan. But I think you remember bila dia berdepan dengan kes 1MDB dan di bawah dah mula ada keresahan berkenaan dengan 1MDB, masa taklimat Presiden pre-council, no retreat, no surrender. No retreat, no surrender, and he pulled out the joker in the pack, iaitu saya akan mempertahankan akta hasutan. That turned around UMNO. Because UMNO kata, okay, you are in trouble, 1MDB, kalau you nak kita di UMNO ni come back and support you, you have to give us something red meat. And that is, you drop lah apa saja perancangan you nak untuk memansuhkan akta hasutan. Do you remember? Oh, I remember. I was in the hall. Dan saya terkejut apabila perkara itu berlaku kerana nampak sebelum itu Datuk Seri Najib adalah pemimpin reformis, tetapi akhirnya atas tekanan-tekanan politik beliau terpaksa berubah rentak. Tapi itu cerita dululah. Mungkin konteks yang lebih menyeluruh yang KJ cuba sampaikan adalah betapa susahnya nampaknya untuk akta hasutan ini hilang daripada sistem perundangan. Meskipun yang menjadi Perdana Menteri hari ini, yang menjadi parti memerintah hari ini adalah parti yang daripada awalnya tak suka pada akta hasutan. Dan pemimpin-pemimpin politik yang sama sewaktu jadi pembangkang dulu mengatakan akta hasutan ni zalim dan sebagainya, hari ini mereka jugalah yang menjustifikasi, kita kena ada akta hasutan. Jadi satu lagi pembaharuan dalam politik Malaysia yang kita dah berulang kali cakap. Dan mungkin ini satu lagi episod lah di mana inkonsistensi itu akan tertera. Ya, saya juga setuju dengan apa yang Syaril sebut, sebab dulu kita dengar lah ramai yang kata ada peruntukan dalam akta-akta lain, contohnya dalam kanun keseksaan penal code yang boleh diguna tanpa kita menggunakan akta hasutan dan sebagainya. And these are the very same people yang antaranya ada di dalam kerajaan sekarang ni. Tapi saya melihat ada jugalah, masih lagi ada suara-suara yang as far as the progressives go, yang konsisten. Yang dulu pernah jadi peguam kepada Datuk Seri Anwar, yang hari ini tegur balik. Kata apa yang telah jadi kepada reformasi. Sedangkan dulu kita memperjuangkan untuk memansuhkan akta hasutan, hari ini senjata yang sama digunakan terhadap seorang musuh politik ataupun seorang ahli politik daripada parti lawan. So I think kita boleh save isu ni, Syaril, untuk episod-episod akan datang. Kita boleh melihat kepada akta hasutan, sama ada akta hasutan ni betul-betul red line lah untuk a majority of the Malaysian populace, dan betul-betul tak boleh dipinda ataupun dimansuhkan. Itu adalah soalan untuk hari lain. Cuma hari ini kita sekali lagi bangkitkan isu berkenaan dengan MB Sanusi, dan saya rasa, Syaril, ini akan ada kesan yang sangat-sangat besar
terhadap PRN akan datang. Dan kalau tengok Syaril pada hari ini ataupun semalam, kalau tak silap saya, mungkin sebagai langkah yang boleh dikatakan langkah proaktif, Datuk Seri Anwar pun telah umumkan Datuk Seri Amiruddin sebagai calon Menteri Besar ataupun sebagai wakil yang akan dihantar nama kepada Yang di-Pertuan Agong pula, kepada Kebaduli Sultan Selangor sekiranya PHBN mendapat majoriti di DUN Selangor nanti. So benda ni dah menaikkan suhu politik dan susulan daripada tindakan terhadap Sanusi, all sorts of things are happening. Saya rasa pengumuman nama-nama calon pun akan dibuat dalam tempoh masa yang terdekat. Ya, saya fikir itulah banyak yang kita akan kena kupas tentang PRN ni. Lebih lama ataupun semakin lama, semakin hangat ia akan berlaku. Okay, thank you Syaril. That's okay. Yeah, thank you. I think that's okay for our tampal segment. Dan kita alu-alukan penonton dan pendengar untuk tengok episod yang induk, yang asal selepas ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.